Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni kita masuk bab baru lagi. Korang dah laju sangat ni. Itulah cikgu nak target ni. Bulan 10 ke nak habis cepat lah. Nak buat exam pula. Buat kaji kan. Okey, kita masuk. Hari ni masuk tajuknya adalah fungsi. Fungsi ni nanti korang akan belajar sampailah form 5. Form 4, form 5 ada fungsi. Masuk MAT, matematik moden dan juga NMAT. Jadi dia penting lah fungsi ni. Okey, jadi sementara tu kita belajar basic dululah. Fungsi ni apa? Hubungan macam manakah fungsi ini? Okey, nyatakan jenis hubungan bagi setiap yang berikut dan tandakan right. Okey, jenis hubungan dia. Okey, kat sini kalau kita nampak, aku besarkan sikit kan. Ada Ali ni darah dia. Ali O, Siti B, Ben A, Lina AB. Okey, nampak tak? Ali dapat 1, Lina dapat 1. Seorang dapat 1. Ini namanya hubungan 1 kepada 1. Ini namanya hubungan 1 kepada 1. Okey, boleh. Boleh. Boleh kan hubungan dia? Okey, hubungan 1. Jadi ini namanya adalah fungsi. Ini namanya fungsi. Fungsi hubungan yang kat belakang ni mesti 1 je dia nak. Okey. Contoh yang lain. Okey, nombor 2. Ini apa ni? Ini 1 kepada banyak. 1 kepada banyak. 1 kepada banyak bukan fungsi. Jadi tak payah tanda lah. Dia nak yang belakang ni mesti 1 je. Jadi fungsi 1 kepada 1, banyak kepada 1 fungsi. Kalau belakang ni banyak, bukan fungsi. Okey, lagi tengok yang ni. Okey, kalau nombor 3 ni kita tak nampak kan dia punya fungsi dia. So, apa kita buat? Kita cuba lukis dulu. Okey, ni X. Satu lagi ini adalah Y. Contohnya 1 dengan 10 kan. Kita buatlah 1, 10. 2, 10. 5, 10. 10, 10. Nampak tak sekarang kalau kita draw, dia akan jadi 1, 10. 10 1 je lah kalau ikut. 10 kali ikut 1 lah, betul tak? 10 kali ikut 1 lah ni. 10 je kot. Jadi nampak tak? Semua ni berujuk kepada 10. Faham tak sekarang? Ini namanya apa? Ini banyak kepada 1. Okey, kalau 1 kat belakang ni, ia adalah fungsi. Okey, sampai sini boleh faham tak guys? Dia nak kepada 1 je. Fungsi tu adalah kepada 1 je. Boleh kan? Okey, lagi. Ini pun sama. Ini pun kalau korang tak nampak, ini X tau. Ini Y. Jadi korang kena buat macam ni supaya nampak sikit. Okey, X ni kita adalah 6, 12, 18. So, Y kita adalah 1, 2, 3, 4. Korang kena buat satu lah. 6 dengan apa ni? 6 dengan 1. 6 dengan 2. 6 dengan 3. 6 dengan 4. 12 dengan 1, 2, 3, 4. 12 pun sama. 12 dengan 1, 12 dengan 2, 12 dengan 3, 12 dengan 4. Ni nampaknya dia adalah banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak, belakang ni banyak tak nak. Dia nak belakang tu 1 je. Okey guys. Soalan guys, nak tanya apa tak? Many to many. Bahasa Inggeris many to many. Many to many. Bukan. Many to many tak nak. Tak ada ni many to one dia nak. Okey, kalau apa-apa belakangnya one dia nak. Okey, sampai senang kan? Alright. So, kita move lagi soalan yang berikutnya. Soalan kata apa ni? Tentukan sama ada step berikut suatu fungsi dan berikan justifikasi kita. Adakah dianya fungsi? Okey. So, kalau boleh kita nak ni X, kita nak X
ada satu nilai. Kita tak nak X ada banyak nilai Y. Jadi X ada satu nilai Y je dia nak. Okay, kalau kat sini, cuba kita tengok X. Contohnya, ni ada berapa ni? Ni ada satu nilai. Ada satu nilai. Kosong ada satu nilai. Ni namanya fungsi. Walaupun Y ni banyak nilai untuk X, tapi X tu perlukan satu nilai je. X perlukan satu nilai. Contohnya, katakanlah dekat X mempunyai satu nilai. Contohnya dekat sini negatif 2 dapat 12. Nanti sini negatif 2 dapat 3 juga. Ada 2X dapat 2 nilai. Tak nak. Dia nak satu X, satu nilai. Itu namanya fungsi. Okey. Itu namanya fungsi. Kalau tak boleh juga, korang kena buat macam ni lah. Negatif 2 dengan 12. Negatif 1 dengan 3. Kosong dengan kosong. Nampak tak satu-satu tu? 1 dengan 3. Tengok tak? One to one. Ni namanya fungsi. Okey? Ini namanya adalah fungsi lah. Jadi ini kita conclude dia sebagai fungsi. So, explain. Kenapa dia fungsi? Kerana setiap nilai X mempunyai satu nilai Y sahaja ya, yang sepadan. Okey. Iaitu kalau dalam kes ni hubungan 1 kepada 1. Dalam kes ni hubungannya 1 kepada 1. Tak kisahlah banyak kepada 1 pun tak apa. Jadi kita nak 1 je. Jadi kita nak 1 je Y. Okey, soalan guys. Nak tanya apa-apa tak? Ada apa nak tanya tak sampai sini? Oh, ada tak boleh masuk ya. Siapa tak boleh masuk ni? Tak ada, Zikir okey Alhamdulillah. So, boleh guna move lagi ni? Kalau semua dah okey, guna move lagi. Seterusnya, agak-agak nombor 2 ni fungsi ke bukan? Kita tengok betul-betul. X ada berapa nilai? X ada 5, 1 ada 10, 1 ada 15. Tak boleh. 1X ada banyak nilai. 1 kepada banyak. Faham ni guys? Boleh faham ke? Perlu cikgu explain lagi? Zikri faham? Tak ada masalah. Idea ke idea? Idea boleh faham tak maksud cikgu? Yana boleh faham tak? Zafran okey? Tak ada. Boleh faham Okey. Jadi dalam kes ni, kita tak nak X tu ada banyak jawapan. X tu ada banyak Y. Dia nak X satu Y je. Contohnya kalau macam 2 ni okey. 2 ni ada satu Y je. Okey. Oleh disebabkan 1 ni ada banyak Y, kira automatik dah tak bukan fungsi lagi. Jadi dia ni lah bukan fungsi. Dia automatik bukan fungsi. Beritahulah kerana apa? Kerana satu objek. Okey, objek tu apa? Objek ni X lah. Objek ni dipanggil X. X nama lain adalah objek. Okey. Objek mempunyai lebih daripada satu image. Okey, image tu Y. Jadi image Y ni image. X ni adalah objek. Okey? Jadi kadang-kadang disebut objek tu merujuk kepada Y. Objek tu merujuk pada X, image merujuk pada Y. Jadi kita boleh pakai XY, kita boleh pakai objek image. Okey, so hubungan ni apa? Ni adalah hubungan 1 kepada banyak. So kalau 1 kepada banyak tak boleh lah. Macam tu. Okey, clear guys. Tengok kawan lain komen macam mana. Okay, umur boleh Nak salin ke? Salin.
Yang mana keliru beritahu cikgu, cikgu ulang. Okey, remove lagi sama macam tu. Okey, tengok yang seterusnya. Tengok yang seterusnya. Okey, agak-agak ni ya ke ataupun tak? Okey, RM. RM dengan RM. Macam mana ni? Tak boleh ni. Kenapa tak boleh? Sebab kat sini ada Itali, kat sini ada Jerman. X yang sama. Tak boleh. X ada satu nilai je. Jadi sini pun bukan ya. Ini pun bukan. Bukan fungsi. Kerana apa? Kerana, ataupun tulis je. Bentuk E tu ialah mata wang bagi Itali dan juga Jerman. Ada dua lah, tak boleh. Jadi hubungan dia satu kepada banyak. Satu kepada banyak. Macam tu. Okey guys, boleh? Senang je kan? Salin. Boleh salin. Okey. Kat sini, inilah fungsi sebenarnya. Nak beritahu. Okey, fx ni sebenarnya y. Dulu kita pernah dengar y kan macam ni. Jadi nama lain bagi fx adalah y. Jadi y ni sebenarnya fungsi. Bila letak fungsi, dia letak f kat depan. Menunjukkan dia adalah function. Menunjukkan dia adalah function. So, kalau bentuk macam ni, automatik dia adalah fungsi lah. Ini adalah fungsi. Kenapa dia fungsi? Kerana kalau bentuk tadi mesti kita akan buat setiap nilai x mempunyai nilai y, ataupun dalam kes ini adalah fx yang sepadan. Jadi hubungan dia satu kepada satu. Satu kepada satu. Okey, nanti kita tengoklah macam mana pengiraan kita. Kita buat nanti. Okey, jadi sampai di sini cukup buat recap sikit. Jadi nilai kita sekarang, nilai kita ada x dan y. Okey, x, nama lain bagi x adalah objek. Nama lain bagi y adalah image. Nama lain bagi x adalah domain. Nilai lain bagi y adalah kodomain. Kodomain namanya. Satu lagi nilai y juga dikenali sebagai fx. Jadi y ni ada lebih satu. Okey, y juga dikenali sebagai fx lah. Fx tu merujuk kepada fungsi. Inilah namanya fungsi. Bila ada fx tu, dia bercerita mengenai fungsi. Okey. So, y ni ada image, ada kodomain. X ni ada objek, ada domain. Kenapa cikgu beritahu ni? Cikgu nak expose awal-awal lah nama-nama ni. Mungkin masa PT3 ni dia akan guna sikit-sikit. Tapi masa Form 5 ni dia guna banyak. Nama domain, nama objek dan sebagainya. Boleh ya? Okey. Jadi kalau dia bagi persamaan, contohnya y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3. Ini namanya persamaan. Ini persamaan. Tapi kalau tiba-tiba dia letak ni sebagai fx, ni dah jadi fungsi.
Jadi sebenarnya persamaan dengan fungsi tu benda yang sama je lah. Cuma fungsi ni kita lebih detail lagi. Kerana apa? Kita tengok nanti. Lebih detail lagi. Kalau kita tahu fungsi, automatik persamaan kita kacang lah. Okey, kita masuk seterusnya ya. Okey, sekarang kita nak masuk graf fungsi. Okey, ini namanya graf. Kita plot-plot graf tu namanya graf fungsi. Okey. So, dia bagi persamaan seperti ini. Nampak tak persamaan? Sebenarnya, kita boleh tulis dia kalau nak lebih advance. Fx sama dengan 5 tolak x. Macam tu sepatutnya tulis. Ya. Tulis macam tu. Okey, so apakah maksudnya kat sini? Maksudnya adalah, besarkan sikit ya. Masuk kat sini lah, negatif 3. Cuba kita masukkan x kita ni sebagai negatif 3. Apa jadi? Y sama dengan 5 tolak negatif 3. Y sama dengan tolak-tolak jadi tambah. Y sama dengan 7. 8, sorry. Macam itulah maksudnya. Faham tak guys? Boleh terima tak? Boleh Okey, cuba cari nombor 2 pula. Padam pula ini. Cuba masukkan negatif 2 dalam x. X tu juga jangan kurang bracket ya. Sentiasa bracketkan dia. Negatif 2. Jadi tambah dengan 2. 7. Okey, cuba masukkan 1. Berapa dapat? Korang boleh guna kalkulator. Nantilah juga ajar. 6. 5, 4, 3, 2. Cikgu lajukan sikit lah supaya senang. Boleh ya? Okey. Nanti guna kalkulator senang. Okey, daripada graf yang kita buat atas tu, jadi kita kena plot. Ni cikgu dah plot awal-awal. Maksudnya kalau ikut graf ni kosong, korang kena lukis nanti. Ni cikgu dah lukis siap-siap. Okey, dekat sini dia beritahu skala X 2 cm untuk 1 unit. Kita punya X 2 cm. 2 cm ni kotak besar ni. Ni namanya 2 cm. Ni namanya 2 cm. Jadi setiap 2 cm dia nak 1 unit. 2 cm 1 unit. Okey. 2 cm lagi dia nak 1 unit lagi. 2 cm lagi dia nak 1 unit lagi. Jadi setiap 2 cm 1 unit, 1 unit. Faham Okay, untuk Y 2 cm 2 unit. Untuk Y 2 cm 2 unit. 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 Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Okey, faham tak? Ini namanya skala. Skala ni berubah-ubah mengikut soalan. Jadi 2 cm tu 2 kotak. 2 kotak yang kecil lah. Kalau ikut ni 2 kotak ni. Ikut 2 kotak macam tu. Jadi 2 kotak. Ni 1 cm, 1 cm. Jadi 2 cm. Okey, boleh. Okey Jadi daripada graf ni nanti korang bolehlah plot. Daripada graf ini. Contohnya, cikgu ambil yang pertama contoh yang pertama Yang pertama tu x negatif 3 y 8. X negatif 3 ni y 8 ni. Nampak tak dia akan berjumpa di sini. Faham tak? Jadi kita plot lah. Tinggal kat situ. Kita pergi yang seterusnya. Negatif 2x 7. Negatif 2 6 7 kat sini. Nampak tak? Dia akan berjumpa di sini. Okey. Dan kita akan buat pangkah. So kita ambil pembaris, kita gariskan saja. Sehinggalah habis sampai kat belakang ni. 3 2. Macam tu. Okey, clear tak guys? Secara ringkas. Kita tak buat lah sebab kita graf tak ada. Kena buat sendirilah nanti. Okey, kalau tak ada, jom kita buat yang sebelah ni. First step, korang isi dulu. Yang ada X ni, korang bracketkan dia.
Masukkan ni. Yang dia X ni korang bracket kena masukkan ni. So, Y sama dengan 2 bracket negatif 3 kuasa 2 tolak negatif 3 tolak 3. Okey, cuba ajar guna kalkulator. Guna kalkulator ya. Okey, cara dia macam ni ya. Okey, korang bracketkan X kan. Jadi, korang mulakan buat 2 bracket. X kita berapa? X kita adalah negatif 3. Korang buatlah terus negatif 3. Tutup bracket. Okey, tolak, buka bracket. Tolak 3 lagi. Tutup bracket. Tolak 3. Tolak 3. Korang akan dapat negatif 6. Betul ke negatif 6 ni? Sekali lagi. Alah, tekan pula. 2 bracket. Negatif 3 bracket kuasa 2. Tolak bracket negatif 3 bracket negatif 3. Negatif 18. Okey. Jadi korang tinggalkan dalam bracket ni apa yang nak diisi. Okey, tinggal bracket tu. Yang mana X tu korang bracket kan. Yang kedua, kita try nombor 2 pula. Cuba korang try buat apa? Guna kalkulator terus je. 2 bracket negatif 2 tutup bracket kuasa 2 tolak bracket negatif 2 tolak 3. Dapat apa Zikri? Sama cikgu tak dapat 7? Cikgu dapat 7 sama tak? Okey. 17 dapat 7. 17 dapat 7? Kenapa 17? Cikgu dapat 7 je? 7. Silap, 7 je. Okey, saya try nombor 2. Try ni. Guna X sama dengan 1 pula. Berapa dapat? Masuk dalam tu, guna kalkulator terus. Okey, berapa dapat Zikri? Masuk kat sini negatif 1 kan? Negatif 1, negatif 1. Okey, jom masuk kalkulator. Jadi 2 bracket negatif 1 kuasa 2 tolak bracket tolak 1 tolak 3. Dapat kosong. Try kosong pula. Cuba try kosong pula. Berapa dapat? Guna kalkulator. Negatif 3 Zikri. Okey, negatif 3. Try 1 pula Zikri. Dapat apa? Negatif 2. Okey, try 2 pula. Dapat apa? Dapat 3. Betul. Okey, yang last one. Dapat 12. Kan? Okey, lepas tu kat sini dia beritahu
skala untuk X ni, untuk X 2 cm 1 unit. Jadi 2 cm 1 unit lah. 1, 2, 3. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, untuk Y 2 cm 5 unit. 2 cm 5 unit. Maksudnya 5 lah. 5, 10, 15, 20. Sifar 5. Tengok belakang tu je. Okey. Dan kita mula plot. Contohnya yang pertama, X3 negatif 3, Y 18. X negatif 3, Y 18. 18 bukan kat sini lah, lebih kurang. Jadi kita tarik pangkah dekat situ. Begitulah kita pangkah setiap ni. Lepas tu kita guna tangan kita, jari jemari kita pun plot. Tak boleh guna pembaris, guna jari je. Guna tangan lah maksudnya. Pastikan dia cantik, smooth je. Okey. Boleh? Okey? Okey. Cuba try buat yang sebelah ni. Ini pula. Okey, mulakan sekarang. Guna calculator. Y sama dengan 1 tolak X kuasa 3. Okey, mulakan. Masuk ni kat dalam. Okey. Okey, yang pertama apa? 9. Okey, yang pertama 9. Okey, yang kedua pula masukkan kat sini. Yang kedua 2. Okey, kosong lah masuk kat sini. 1. 1 masuk kat sini. Kosong negatif 7 benar. Okey. Kosong negatif 7 negatif 26. Okey, good. Bagus. Tengok dia punya skala dia, berapakah skala dia berikan. Okay, kat sini skala dia X 2 cm mewakili 1 unit, Y 2 cm mewakili 10. Jadi Y tu sifar 10, X tu sifar 1. So X ni sifar 1 je. 1, 2, 3 senang. Y sifar 10, 10, 20, negatif 10, negatif 20, negatif 30. Macam tu. Okey. Senang je. Lepas tu kita plot lah. Ni nanti korang buat sekolah lah. Plot ya. Sebab cikgu tak ada lah graf kat sini. Explain. Okey, lagi. Terakhir. Okey. So, cuba masukkan dalam kita punya formula kita. Y sama dengan 30 bahagi bracket X. Cuba try masukkan ni ke sini. Berapa dapat? 30 bahagi 15. Masuk ke situ. Negatif 15.
Kita akan dapat negatif 2. Betul, negatif 2. Okey, masukkan negatif 10. Berapa dapat? Negatif 3. Okey, nice. Okey, masukkan negatif 5. Negatif apa? 6. Okey. 5, 6 je lah. Terbalik kan? 10, 3, 15, 2 je. Okey dah. Daripada sini nanti masuk dalam graf. Plotkan dia. Dah settle. Skala dia. X pun enggak 5 juga. Jadi 5, 10. Y 2, 2. Jadi Y 2, 4, 6. Manakala X 5, 10, 15. Jadi semua ni bergantung kepada info yang diberikan. Tak bolehlah suka-suka buat info yang diberikan. Okey guys, kita dah habis buat plot graph ni. Kalau ikutkan plot graph ni, kita kena buat satu masa. Tapi itulah cikgu tak ada kertasnya kat sini nak explain kan. Satu. Okey, now. Sekarang kita dah pandai plot graph, kita kena pandai jugalah baca. Nak baca graf ni macam mana. Okey, tengok sikit So, graf fungsi di bawah menunjukkan kadar pengecasan bateri sebuah telefon bimbit. Okey, ni contohnya lah. Ni telefon bimbit korang, kapasiti bateri. Kapasiti bateri tu maksudnya kalau penuh cas 100% boleh muat. Kan? Masa yang diperlukan kalau untuk penuh berapa lama? 3 jam lebih. 3 jam lebih baru penuh. Ni telefon lama ni. Telefon sekarang sejam dah penuh dah. Jadi kat sini soalannya adalah berapa peratus kapasiti bateri telefon bimbit itu pada awalnya? Pada awalnya adalah 20%. Senang sangat. Okey, adakah kapasiti bateri bimbit ini itu bertambah dengan kadar sekata? Kalau macam ni namanya sekata. Malah je. Jawapannya ya, sekata. Okey lagi, berapakah tempoh masa diperlukan untuk mengecas sampai penuh? Sinilah. Agaknya berapa ni guys? 3 jam berapa ni? Tak nampak tak? Korang baca sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Okey, jadi kalau ikut 2 lah. 3.2. Kan? Terima kan? 3.2 jam. Dah settle. Okey, boleh faham tak sampai sini? Senang. Boleh terima Okey, kita buat yang ni lah sebelahnya. Okey, nombor 2. Okey, mulakan guys. Ni lantunan bola daripada kedudukan 3-2. Asalnya 3-2, dia baling melantung. Mungkin melantung lagi ni. Kot. Okey, soalan ini apa? Berapa tinggikah maksimum? Tinggi maksimum ini. Berapa tinggi maksimum tu guys? 50, betul. 50 meter. Bilangan B. Bilangan bola itu menyentuh lantai selepas dilontar. Bilakah? Bila sebut bilakah, masa lah. Masa ni. Masa. Bila dia sentuh bola? 4. Lepas 4 saat baru sentuh pada lantai. Okey. Pada saat berapakah bola itu akan mencapai ketinggian 42? 42 dekat sini. 42 tu ada 2 kali. Okey, satu pada 0.5, satu lagi pada 2.5. Jadi kita boleh buat 0.5 saat dan satu lagi adalah 2.5 saat. Ada 2 kali dia jumpa. Satu naik sekali, turun sekali pun jumpa lagi dengan 42 cm tingginya. Macam itulah cara nak menjawab. Okey. Nak tanya apa-apa? Boleh? Okey, kita nak buat satu contoh graf lah hari ni. Okey. Okey, mula-mula dia bagi persamaan. Ini persamaan kita ni. Fungsi kita. Jadi A sama dengan 2, kita bracketkan. Ingat yang ada X tu kita bracket.
kuasa 2. Jadi ambil ni dah ada dia bagi. Jadi kita yang belum ada lagi ni kita kena isi lah. Okey, mula-mula cuba ambil 10, kita masukkan dekat sini. Berapa dapat guys? Cuba kira gunakan formula tu. 2200 banyak sangat Zikri. Ya, betul 2000. 200 ke 2000? 200 kot Zikri. Ambil 15 tak? $450. Okey. 450. Okey, ni pula 25. $1,250. Okey, good. Okey dah. Okey, dekat sini dia bagi syarat-syarat. Pertama, tengok ni. Skala 2 cm kepada 10 unit untuk pasti X. Jadi kita pun dalam kepala kita dah ingat dah. Untuk X, skalanya 2 cm adalah 10. 20 untuk X. Okey, 2 cm untuk 500 meter. Plot pada paksi A. Paksi A tu adalah merujuk pada Y lah. A kat atas ni. Jadi dia nak ni satu ni 500. 500. 1000. Tu secara ideanya macam tu. Okey, sifir 500, 500, 500. Okey, jadi ni Y. Ini X. Okey, faham tak sekarang? Jadi dapat gambaran tu, terus kita plot kat bawah. Dapatlah yang B punya. Tengok tak dia pakai sifir 500. 500, 1000, 1000 setengah. Kat bawah ni pakai sifir 10. Okey, sampai sini boleh faham? Tapi plot ni lambat sikit lah. Korang kena plot satu. Merujuk kepada jadual kita ni. 00, 5, 50. 5 mana? 5 sini kan? 5, 50. Plot. Lepas tu kita garis dengan tangan. Okey? Okey, sekarang kita nak jawab yang C pula. Daripada graf, tentukan luas kek apabila X sama dengan 18. Jom tengok. X sama dengan 18 ni kat mana? Ini X. 18 kat 18. 18 pegang sini. Baris. 18 lebih kurang dekat sini. 18 ni. Nampak tak? Jadi, kita punya ni kat sinilah. Okey. So, 18, A kita berapa? A kita lebih kurang dalam berapa tu? Ni 5, 600 ni lebih kurang. Okey. Dia satu kotak 50. 550, 600, 650. Okey, yang ni jadi 650. Okey. Jadi, daripada graf ni, kita boleh katakan bahawa A sama dengan 650. Jika X sama dengan 18 tadi. Okey, boleh. Seterusnya. Nombor 2 dikata adalah jika X sama dengan 24. X 24. 24. Sini 1, 2, 3, 4. Okey, 4. 4 kat sini. Okey, 4. And then kita garis dekat sini. Carilah Y. Berapa Y-nya? 1005, 1100, 1015. Jadi 1150 lah. Okey, ni 24 ni. Jadi jawapannya A kat sini nilainya adalah 1150. Okey? Boleh. Okey lagi. Kita ada lagi yang terakhir iaitu tanya
Kek yang lebarnya 18cm dan 24cm masing-masing berharga RM30, RM40. Tentukan kek mana lebih baloi untuk dibeli. Rasa-rasanya kek manakah yang berbaloi untuk dibeli? Okey, luas. 30 dengan 45. 30 dengan 45. 30 kat mana? 30 dengan 45. RM30 dengan 45. Okey, jadi RM30. Yang tadi 18 lah, 18 kan? 18 ni. Jadi kat sini kalau ikut, kita ambil yang pertama adalah, so kita tulis RM30, kita bahagi dengan 650. Luas 650. Jadi satu bahagian, kita akan kos kita dapat 0.046 ringgit. Okey, lepas nombor 2, kita ambil ini pula. Yang itu RM45, kita bahagi dengan bawahnya. Ini kita akan dapat RM 0.039. Nampak lagi murah lah. Maka kek yang lebar 24 ni, lagi 24 ni lagi untung. Lagi untung lah sebab dia jimat sikit. Dari segi pecahan dia lebih berbaloi. Jadi kek yang luas 24 lebih berbaloi. Okey, faham tak maksud aku, guys? Boleh faham tak? Okey, boleh. Boleh terima. Okey. Ya, Alhamdulillah. Sikit-sikit ya. Tak apa. Nanti kena buat dekat sekolah. Sebab ni gerah lukis ni. Gerah ni kena lukis. Baru nampak ni Zikri. Ya, tak apalah ya. Untuk hari ni okey lah kan. Okey, terakhir ni. Saya tak nak banyak-banyak. Saya nak isi kotak ni ya. Lepas tu dah lah. Tak nak korang pening banyak sangat kan. Okey. Ni soalan terakhir kita. So, kat sini dia beritahu bahawa Linda Hattie masing-masing ada 1,500. Pada 2 bulan kemudian, Linda masing-masing naik sebanyak 200 dan 150. So, kat sini ada dua persamaan ni. Ada dua persamaan. Okey, mula-mula tahun pertama tu, Linda dan Hattie. Okey, Linda dan Hattie diikut 1,500. Linda punya. Okey, Hattie punya adalah 1,800. Hattie punya. Lepas tu kenaikan Linda ni adalah sebanyak 200 setiap tahun. Masing-masing. Manakala Hattie pula RM50 setiap tahun. Cikgu letak X lah, senang. Jadi kat sini korang ada dua persamaan. Cikgu lajukan sikit sebab masa nak habis dah. Jadi kat sini korang ada dua persamaan. Jadi ini persamaan 1, persamaan 2. Jadi ini nilai X nya. Jadi yang pertama ni korang kena masuk kat sini. 1 dan korang kena masuk kat sini 1. Berapakah jawapannya? Okey, sebagai contoh cikgu tunjuklah 1 ya. 1,500 tambah 200 X. X kat sini adalah 1 tau. Berapa korang dapat? Cikgu kira. Bawah ni pula 1,800 tambah dengan 1,150 tambah dengan X1. So, berapa korang dapat? Itulah maksudnya. Yang pertama dapat apa? 1, 2, 2 dah 2, 1,700. Ini 1,700 lah. Okey, yang 2, 800 dah 50, nambah jadi kita dapat 1,920. Okey, faham tak? Jadi yang seterusnya ni, korang gantilah tengah-tengah ni. Korang ganti 1 ni. Korang buang 1 tu. Dan sekarang ni korang kena gantikan nombor 2 pula. Boleh tak Zikri? Zikri cuba buat sikit Zikri. Dapat apa? Buat yang Y1 dulu. Berapa dapat?
190. Okey, 1900. Okey, 1900. Lagi, Zikri? Nombor 3. 2100. Okey. 2300. 2500. Okey, bagus. Nice. Terima kasih. Okey, bawahnya. Ni cikgu congak je lah. Nombor 3, 2250. Nombor 4, korang masuk kat sini. Dapat 240. Okey. Seterusnya 255. 250. Okey guys, itulah nak beritahu untuk hari ni. Jadi kalau ada soalan-soalan yang agak keliru sikit tu, biar dulu. Korang pun boleh belajar kat sekolah kan. Korang dapat idea. Sebab kita kena plot graf baru nampak dengan jelas. Jangan korang cikgu percaya kat rumah mungkin tak ada graf kan. Okey guys, sampai sini tanya apa-apa tak?